Yang Berhormat, saya dah nyatakan tadi, apa-apa isu nak dibangkitkan berkaitan peraturan selepas soalan lisan ini. Baik. Dan ini juga berkaitan dengan penyediaan soalan lisan, Tuan. Sebab kalau lepas, mana kata tak bermakna lah saya bangkitkan isu berkaitan dengan Peraturan 22/1 berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan. Izinkan saya untuk menerangkan, Tuan Yang Ketua. Yang Berhormat, saya belum lagi start. Okey. Saya minta izin untuk penjelasan ini. Baik, boleh, tak ada masalah. Okey, Setiausaha. Dah, baik. Waktu pertanyaan Menteri pada ketika ini dipersilakan Tuan Tan Hong Pin Bakri. Yang Berhormat Bakri. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua. Bakri minta Menteri Luar Negeri menyatakan langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan Malaysia dalam membantu mangsa di Gaza, Palestin berikutan sekatan oleh Israel terhadap bekalan keperluan asas seperti elektrik, makanan, air dan gas. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih atas soalan daripada Yang Berhormat. Kerajaan amat prihatin dan gusar dengan pertempuran di Palestin yang kini telah melangkau ke hari ke-6. Ribuan nyawa telah melayang dengan bilangan kecederaan terus meningkat mendadak. Bukan itu sahaja, rakyat Palestin di Gaza kini terpaksa mengharungi kehidupan yang amat perit dan sengsara akibat sekatan menyeluruh dibuat oleh rejim Zionis, termasuk menyekat bekalan asas air, elektrik dan makanan. Malaysia amat kecewa dengan tindakan berat sebelah dalam menangani isu ini. Tak kala pihak Barat dengan sempatas kilat mengambil tindakan dan membantu Kiev dalam mempertahankan diri daripada pencerobohan Moskow, rakyat Palestin terus dipinggir tanpa sebarang pembelaan maupun keadilan. Ini jelas menyimpang dengan prinsip kemanusiaan sejagat serta undang-undang antarabangsa. Kita juga bangga sewaktu satu dunia berganding bahu menghapuskan pemerintahan apartheid di Afrika Selatan. Kenapa pula pentadbir dasar apartheid rejim Israel dibiarkan terus bermaharajalela meneruskan dasar yang jelas melanggar norma-norma kemanusiaan. Mengambil kira situasi kritikal pada masa ini, Malaysia turut menggesa masyarakat antarabangsa termasuk pertubuhan-pertubuhan antarabangsa untuk segera menyalurkan bantuan kemanusiaan seperti bekalan-bekalan asas dan perubatan. Rejim Israel tidak berhak untuk menyekat saluran bantuan kemanusiaan. Tuan Yang di-Pertua, sebagai permulaan, rakyat Malaysia yang ingin menyalurkan adalah ingin menyalurkan dana dan mengumpulkan dana untuk disalurkan kepada rakyat Palestin. Sumbangan ini boleh disalurkan melalui akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin. Sebagai menunjukkan komitmen daripada pelbagai pihak di Malaysia, kita mulai menerima pelbagai tawaran dan hasrat yang telah disampaikan kepada pihak kementerian, khususnya daripada kalangan-kalangan pertubuhan-pertubuhan sivil dan NGO, dan mereka turut menyatakan hasrat untuk menyampaikan bantuan-bantuan ini kepada rakyat Palestin. Dalam hubungan ini, kerajaan
memberi komitmen untuk turut membantu dalam meringankan beban yang dihadapi oleh rakyat Palestin ini. Dan insya-Allah sebentar lagi saya akan menyampaikan bagi pihak rakyat Malaysia sumbangan awal sebanyak RM1 juta untuk bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin dari dana AAKRP kita. Dan ianya akan disampaikan kepada Tuan Yang Terutama Walid Abu Ali, Duta Besar Palestin ke Malaysia. Dan saya juga ingin menjemput yang berhormat yang berkelapangan untuk turut serta menyertai saya dalam majlis ringkas penyerahan sumbangan di lobi Parlimen selepas ini. Ini secara tidak langsung menunjukkan komitmen berterusan rakyat Malaysia kepada rakyat Palestin dalam apa jua cara dan kaedah yang terbaik untuk meringankan beban mereka. Soalan tambahan. Terima kasih Berhormat. Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan tersebut. Namun saya lihat mungkin saluran dari segi sumbangan kewangan itu mungkin belum mencukupi, di mana ada sokongan ataupun tindakan-tindakan langkah-langkah yang selanjutnya perlu diambil oleh kerajaan. Yang Berhormat Datuk Tuan Yang di-Pertua, 5 rakyat Malaysia termasuk seorang wanita bersama ibu dan 3 anaknya kini berada di tebing barat yang merupakan zon konflik dalam pertempuran berterusan antara tentera Israel dengan kumpulan Palestin Hamas. Jadi apakah langkah ataupun bantuan dan sokongan yang akan diberikan oleh kerajaan di situ bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan warga Malaysia terutamanya di tebing barat? Adakah bantuan atau sokongan diberikan kepada warga Malaysia tersebut sekiranya berlakunya apa-apa kecemasan ataupun krisis di tebing barat, dan bagaimanakah kerajaan bekerjasama dengan organisasi antarabangsa ataupun NGO untuk memastikan bahawa bantuan dan sokongan sampai kepada mangsa di Gaza dengan selamat dan cepat. Mohon Menteri untuk memberi penjelasan. Berkaitan keadaan rakyat Malaysia yang berada di sana, Wisma Putra sentiasa mengikuti perkembangan dan juga menyampaikan maklumat-maklumat melalui secara rasmi seperti yang telah dimaklumkan juga dalam kenyataan-kenyataan akhbar dan juga melalui mission-mission kita di luar negara. Ini termasuklah melalui kedutaan kita di Mesir. Kita telah maklumkan tentang keberadaan mereka untuk kita mengetahui di mana mereka berada. Hingga setakat ini ingin saya maklumkan dalam Dewan ini, iaitu ada 5 rakyat Malaysia yang berada dalam laporan kita. Iaitu pertama, seorang ibu dengan 3 orang anak yang memegang pasport Malaysia yang dilaporkan berada dalam kawasan konflik, dan manakala Kedutaan Besar Malaysia juga telah dapat menghubungi seorang doktor iaitu Nurul Ain Latif. Beliau ini berasal daripada Kota Baru dan telah berkahwin dengan warga Palestin, dan keadaan mereka berada di tempat yang selamat, dan kita juga sedang berusaha untuk melakukan proses evakuasi untuk Dr. Nurul Ain ini, dan sehingga kini kita mendapat kerjasama daripada Kedutaan Filipina untuk mengeluarkan keluarga ini bersama dengan 8 warga Indonesia
yang berada di kawasan yang tersebut. Dan kita juga sedang memantau dari segi kedudukan rakyat Malaysia sekiranya ada di kawasan-kawasan yang terbabit. Sehingga setakat ini, seperti yang saya sebutkan tadi, belum ada laporan-laporan lain yang melibatkan kedudukan rakyat Malaysia, melainkan beberapa hari yang lalu ada rombongan melibatkan rakyat Malaysia dan Singapura yang berada di kawasan Baitul Maqdis telah pun dikeluarkan. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Kangah. Terima kasih Wabi Speaker. Terima kasih Wabi Menteri atas komitmen yang kuat daripada kerajaan Malaysia untuk membantu rakyat Palestin. Cuma saya nak twist sikit soalan. Oleh kerana perang terus berlangsung dan memandangkan Amerika Syarikat sudah mula menggerakkan kapal-kapal perang menuju ke Teluk bagi membantu Israel. Soalan saya, apakah pendirian kerajaan Malaysia terhadap hal ini? Adakah kerajaan akan menghantar nota bantahan ataupun kerajaan akan diam begitu saja? Terima kasih. Seperti yang kita ketahui, Yang Berhormat, Malaysia antara negara yang berterusan menyatakan pendirian dukungan terhadap keadaan dan penderitaan rakyat Palestin. Malah ini bukanlah pertama kali Malaysia mengeluarkan kenyataan secara rasmi. Sejak beberapa bulan yang lalu, seperti mana peristiwa yang berlaku di Jenin, kita berkali-kali mengeluarkan kenyataan, menyatakan bantahan berterusan setiap masa. Lantaran itulah, sebarang langkah untuk mengeruhkan suasana akan juga kita keluarkan kenyataan-kenyataan membantah tindakan-tindakan, malah bukan hanya sekadar mengeluarkan bantahan tapi mengecurkan kepada badan-badan antarabangsa termasuk antaranya OIC untuk bertindak secara bersama. Kerana tindakan-tindakan secara unilateral tidak akan dapat membantu menyelesaikan masalah. Lantaran itulah kita berkali-kali menyarankan kepada pertubuhan-pertubuhan multilateral sebagai contoh dalam konteks OIC menyatakan pendirian secara tegas, bertindak secara bersama bagaimana kita dapat menangani isu ini. Apatah lagi dalam konteks yang disebutkan oleh Yang Berhormat sebentar tadi. Boleh ringkas. Betul, boleh. Soalan nombor 3. Soalan tambahan. Boleh tambah juga? Ya, soalan penting. Kalau boleh sana satu, sini satu. Saya tak benarkan. Duduk. Dipersilakan Datuk Haji Idris bin Haji Hassan, Yang Berhormat Bagan Serai. Haji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada timbalan speaker. Minta Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim menyatakan akta sedia ada yang mampu dikuatkuasakan kepada negara jiran akibat tindakan mereka yang memberi kesan negatif kepada rakyat Malaysia dalam isu jerubu yang diakibatkan oleh pembakaran terbuka di bahagian Sumatera. Terima kasih, Timbalan Speaker. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua dan terima kasih Yang Berhormat. Pada masa ini tiada akta khusus yang boleh dikuatkuasakan kepada syarikat atau negara yang menjadi punca jerebu rentas sempadan di Malaysia. Perundangan yang kita ada iaitu Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 ataupun Akta 127 bertujuan mencegah, menghentikan dan mengawal pencemaran alam sekitar yang dikuatkuasakan di dalam negara sahaja. Berkenaan isu jerebu rentas sempadan yang dikaitkan dengan pembakaran terbuka di Sumatera atau Kalimantan, buat masa ini kerajaan mengambil pendekatan diplomasi dan berpandangan bahawa rundingan adalah jalan yang lebih baik untuk kita tangani isu ini. Pencemaran jerebu merentas sempadan tidak dapat diselesaikan dengan penggubalan undang-undang semata-mata maupun tindakan kita menuding jari. Dan kita perlu akui bahawa selain daripada negara kita sendiri, negara Indonesia juga telah menambah baik pendekatan mereka di dalam menangani masalah pembakaran di ladang dan tanah gambut di dalam tahun-tahun kebelakangan ini, termasuk
presidential decree dengan izin dan beberapa tindakan lain berbeza dengan tindakan mereka sebelum ini. Antara kekangan untuk kita ada satu perundangan rentas sempadan ialah kerana ia perlu disokong oleh peta lokasi, koordinat, maklumat pemilik tanah dan syarikat yang beroperasi di lokasi kebakaran. Jadi jika tidak ada kesediaan dengan negara jiran tersebut, kerana ini melibatkan kedaulatan mereka, maka kita tidak akan dapat menguatkuasakan perundangan tersebut. Dan pengalaman yang kita lihat di dalam negara seperti Singapura yang mereka ada Transboundary Haze Act dengan izin, tetapi daripada segi kejayaan untuk mendakwa itu kita tidak lihat ada hasil lagi. Dan satu lagi ialah kita sebagaimana kita katakan tadi, kita ambil pendekatan untuk diplomasi dan juga menerusi kerjasama teknikal dan kajian saintifik di bawah ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, AATHP. Ini perjanjian yang ada sejak tahun 2002 dan Malaysia antara negara pertama yang telah menandatangani perkara tersebut, yang mana kita lihat dari segi kerjasama pengurusan kebakaran tanah gambut dan hutan serta pemadaman kebakaran yang berkesan. Tapi kita juga kena lihat bagaimana di peringkat dalam negara kerajaan akan menambah baik pelan komunikasi insiden jerebu rentas sempadan untuk kita memberi manfaat kepada rakyat. Bagi memastikan keadaan jerebu tidak berpanjangan, NRECC dengan kerjasama sahabat saya Kementerian Luar pada 6 Oktober 2023 telah mengemukakan nota diplomatik kepada kerajaan Indonesia bagi memaklumkan situasi jerebu di Malaysia dan kesediaan negara untuk bekerjasama dalam operasi pemadaman segera di kawasan terjejas. Tetapi saya setuju, bergerak ke depan, mungkin kita perlu di kalangan negara-negara ASEAN, kita perlu perbaiki AATHP tersebut, perjanjian jerebu rentas sempadan di kalangan negara-negara ASEAN. Dan ini kalau kita nak naik satu taraf lagi, kita kena lihat sebagaimana saya telah sebut Canada-US Air Quality Agreement ataupun yang dipanggil Canada-US Acid Rain Agreement 1991, kerana kalau di bawah perjanjian ASEAN yang sedia ada, tidak ada tindakan punitif yang boleh diambil ke atas syarikat atau negara yang menyebabkan jerebu rentas sempadan. Dan ini antara kekangan yang kita ada di bawah kerangka yang sedia ada. Dan kita juga ingin mengulangi, kita telah pun memperingatkan syarikat-syarikat Malaysia yang beroperasi di negara jiran, kita tidak akan mempertahankan mana-mana syarikat perladangan Malaysia yang sekiranya mereka terlibat di dalam kebakaran atau pembakaran terbuka di negara Indonesia. Jadi itu sedikit sebanyak respon daripada NRECC. Soalan tambahan yang berhormat. Terima kasih kepada Malam Speaker, terima kasih kepada Menteri. Merujuk kepada laporan yang dikeluarkan oleh Pusat Meteorologi ASEAN, ASMC, sebanyak 116 titik panas yang ditemui. Hanya satu saja yang titik panas ini terdapat di Sabah, di negara kita. Jadi isu ini menyebabkan berlakunya soal indeks pencemaran udara IPU yang tidak sihat di negara kita, yang hari Senin baru ini laporkan terjejasnya di kawasan pantai barat Semenanjung seperti Ceras 163, nilai 157. Persoalan saya, berapakah kos yang terpaksa dibelanjakan oleh pihak kerajaan untuk mengatasi masalah pembakaran terbuka di negara jiran ini? Kerana isu ini isu yang berlarutan setiap tahun dikatakan itu. Terima kasih kepada Timbalan Speaker, terima kasih Menteri. Okey, tentang kos secara spesifik saya akan beri secara bertulis, tetapi memang kos dia sangat-sangat besar kerana ia melibatkan kesan kepada kesihatan rakyat kita. Kita telah lihat sebagaimana 2 hari lepas peningkatan kemasukan pesakit-pesakit ada sampai 2 kali ganda dalam musim minggu-minggu sejak kualiti udara kita telah terjejas. Ia telah meningkat dengan begitu ketara dan apabila ia diterjemahkan dalam hari-hari pekerja tidak dapat hadir ke tempat kerja, di mana beberapa operasi terpaksa dibatalkan. Kita pernah
pada ketika 2015, 2019 beberapa acara besar berhadapan dengan pembatalan kerana jerebu, tentulah kos dia sangat-sangat ketara. Sebab itu saya faham keprihatinan Yang Berhormat, dan bukan Yang Berhormat seorang, ramai rakyat Malaysia yang merasakan pendekatan yang kita ada buat masa ini tidak mencukupi untuk kita tangani. Kita percaya sememangnya ASEAN ini kita dapat bergerak dengan lebih baik apabila kita bergerak bersama, tetapi perlu ada pendekatan yang lebih terbuka untuk kita ambil tindakan, tidak kira kalau berlaku di Malaysia dan menjejaskan negara jiran, dan sebaliknya kita kena ada pendekatan baru berbanding dengan pendekatan yang kita guna pakai begitu lama di dalam ASEAN selama ini di dalam beberapa hal kritikal, termasuk soal pencemaran seperti isu jerebu ini. Tetapi tentang kos secara spesifik saya akan bagi secara bertulis. Soalan tambahan Datuk Yang Seri Berhormat. Speaker. Soalan tambahan Yang Berhormat Puchong. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Soalan saya adalah, adakah Menteri telah pun baca laporan yang dibuat oleh Akademi Sains Malaysia tentang laporan tentang recommendation mereka di Transboundary Haze Act yang telah pun disiap pada tahun 2019, dan juga MJM yang kita telah pun bentangkan pada 2019 atas kenapa sebab-sebab Kabinet telah memutuskan untuk kita teruskan untuk membentangkan Transboundary Haze Act. Dan juga saya nak tanya Menteri, adakah Menteri telah pun tengok sama ada kita boleh think out of the box, di mana macam mana kita boleh include klausa-klausa yang memastikan bahawa Transboundary Haze Act kita lebih berkesan daripada Singapura. Di mana sekarang adalah alasan di mana Singapura tak boleh buat apa-apa, kita tak boleh buat apa-apa. Adakah Menteri ada buat usaha untuk membuat sesuatu yang baru? Kerana apa yang saya tengok dengar tadi adalah semua yang langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan adalah langkah-langkah yang telah pun diambil oleh kerajaan ataupun menteri yang sebelumnya. Dan memang kita tahu kita perlu membuat sesuatu yang lebih baik, lebih baru. So saya minta penjelasan daripada menteri, sama ada menteri ada usaha untuk tengok Transboundary Haze Act. Terima kasih. Yang Berhormat, sebab itu yang saya katakan tadi, kita tidak terus tutup pintu kepada Transboundary Haze Act. Kalau kita merasakan ini bukan cara untuk kita menangani isu ini secara mutlak, maka kita akan terus noktahkan usaha kita di situ. Kita tidak akan proceed. Tetapi kita masih mengkaji dalam hal ini tentang Transboundary Haze Act, sebab kita tidak mahu posturing atau sekadar membuat gesture yang simbolik semata-mata, dengan izin. Apa yang kita ingin lakukan, saya setuju, memang kita lihat tentang saya ada baca laporan Akademi Sains Malaysia, saya juga dengar pandangan daripada Jabatan Peguam Negara. Tapi sebab itu yang kita, antara perkara penting bagi saya ialah yang terbaik yang kita cuba usahakan ialah menerusi apabila negara-negara ASEAN itu sendiri dapat melihat kelemahan yang ada di dalam AATHP. Okay? AATHP was actually quite radical for its time, dengan izin. Yang mana AATHP ini dia ada bergerak sedikit di luar kerangka non-intervention ataupun kedaulatan mutlak yang selama ini menjadi pegangan negara-negara ASEAN. Tetapi kita telah lihat apa limitasi AATHP. ASEAN bercakap tentang haze-free ASEAN menjelang tahun 2030. Tetapi bagaimana credibly we can achieve wawasan tersebut tanpa kita memperbaiki perjanjian seperti AATHP. Jadi sebab itu saya, daripada saya merujuk kepada perjanjian Singapura, saya suka melihat kepada the Acid Rain Agreement antara Kanada dan Amerika Syarikat yang dibuat pada tahun 1991, yang mana dalam pendekatan itu mereka ada suruhanjaya, mereka ada jawatankuasa yang diwakili kedua-dua negara, dan ada keterbukaan kedua-dua negara untuk melihat perkara tersebut secara menyeluruh. Tetapi kalau kita berdepan dengan situasi yang mana satu negara tidak mahu bagi kerjasama atau susah nak bagi kerjasama, maka susah untuk kita proceed. Jadi sebab itu kita melihat semua laporan ini, sama ada daripada Akademi Sains, contoh di Kanada dan Amerika Syarikat, dan di Singapura juga, untuk kita mencari apa cara penyelesaian terbaik. Dan saya berharap
sememangnya kita tak boleh terima apa yang ada pada hari ini. Kita kena perbaiki apa yang ada pada hari ini supaya jerebu ini tidak jadi satu perkara yang normal dalam Asia Tenggara sebagaimana kita telah lihat dalam tempoh hampir 30 tahun kebelakangan ini. Baik, berikutnya soalan yang ketiga. Puan Sri Lina binti Abdul Rashid, Yang Berhormat Bukit Bendera. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Timbalan Speaker. Bukit Bendera minta Menteri minta maaf, tapi sebelum tu ada sedikit pembetulan ya, iaitu JASA JASA sebenarnya ada typo sikit, dia JAXA. Jadi Bukit Bendera minta Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi menyatakan pandangan tentang infrastruktur kritikal yang diperlukan untuk negara membangun dengan mengambil kira matlamat Malaysia untuk menubuhkan tapak pelancaran angkasa lepasnya sendiri. Huraikan langkah-langkah yang ditetapkan bagi memastikan negara mempunyai bilangan graduan yang mencukupi dalam kejuruteraan aero angkasa dan mekanisme yang mencukupi untuk menjamin pembangunan penerokaan angkasa lepas yang standing dengan NASA, JATSA dan EASA. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Timbalan Yang di-Pertua. Terima kasih Bukit Bendera. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, selaras dengan pelaksanaan Dasar Angkasa Negara 2030 yang antaranya menggariskan penumpuan kepada teknologi, infrastruktur dan aplikasi angkasa yang signifikan kepada negara, kerajaan melalui Agensi Angkasa Malaysia MAISA telah membangunkan beberapa infrastruktur kritikal teknologi angkasa. Antaranya yang pertama, stesen penerima data satelit Remote Sensing Agensi Angkasa Malaysia di Temeloh, Pahang bagi menerima data-data satelit beresolusi tinggi. Yang kedua, fasiliti pemasangan, integrasi dan pengujian satelit Assembly, Integration and Test AIT dengan izin, dan fasiliti kawalan misi di Kompleks Teknologi Angkasa MAISA di Bantik, Selangor bagi menyokong pembangunan satelit penderiaan jauh negara yang dijangka dilancar pada tahun 2026. Dan yang ketiga, fasiliti pemprosesan dan Big Data Analytic dengan izin yang terdiri daripada Pusat Penyimpanan Data, Perkakasan dan Perisian berkapasiti tinggi di Ibu Pejabat MAISA di Kuala Lumpur yang menjalankan pembangunan dan pengoperasian aplikasi teknologi angkasa kepada agensi pengguna perkhidmatan kerajaan di peringkat persekutuan negeri dan pihak berkuasa tempatan. Di bawah Pelan Tindakan Dasar Angkasa Negara 2030 yang juga dikenali sebagai Malaysia Space Exploration MSE 2030, kerajaan juga telah merangka program pembangunan teknologi pelancaran angkasa sejajar dengan hasrat negara untuk meneroka angkasa lepas. Bagi tujuan ini, negara perlu mempunyai infrastruktur kritikal fasiliti pelancar seperti landasan pelancaran, launchpad, menara pelancaran dan sistem kawalan, stesen integrasi pelancaran roket, fasiliti kawalan misi, sistem komunikasi dan gudang penyimpanan bahan bakar. Selaras dengan pelaksanaan teras 4 Dasar Angkasa Negara yang menggalakkan penglibatan industri tempatan dalam pembangunan sektor angkasa negara yang berterusan, inisiatif pembangunan infrastruktur kritikal ini akan dilaksanakan sama ada dengan private initiative ataupun PPP, kerjasama awam dan swasta. Datuk Yang di-Pertua, untuk bahagian kedua iaitu bilangan graduan yang mencukupi dalam kejuruteraan aero angkasa, untuk makluman semua, berdasarkan data daripada sistem MyMoHES di bawah Kementerian Pengajian Tinggi, jumlah graduan di semua peringkat pengajian di IPTA bagi program kejuruteraan aero angkasa dari tahun 2020 hingga 2023 adalah seramai 465 graduan, melibatkan peringkat sarjana ke bawah seramai 462, manakala 3 orang di peringkat Dr. Falsafah. Namun begitu,
bagi memastikan negara mempunyai modal insan yang mencukupi dengan sasaran 5,000 peluang pekerjaan diwujudkan dalam pelbagai industri angkasa menjelang tahun 2030, MISA sedang mempergiatkan lagi usaha untuk melaksanakan pelbagai program dan inisiatif yang boleh meningkatkan minat dan kesedaran golongan belia dalam bidang teknologi angkasa seperti berikut. Yang pertama, menyediakan tempat dan fasiliti penyelidikan untuk latihan industri dalam bidang sains, teknologi dan aplikasi angkasa. Bagi penempatan di ibu pejabat, pelajar akan didedahkan dengan penyelidikan dan pembangunan aplikasi pelbagai bidang berteraskan teknologi angkasa. Selain itu, pelajar juga akan dapat pendedahan mengenai penggunaan instrumentasi dan teknik melaksanakan pencerapan astronomi di Observatory Negara Langkawi (ONL). Manakala di Kompleks Teknologi Angkasa MISA di Banting, para pelajar didedahkan kepada teknologi pembuatan satelit, pengujian satelit sehingga teknologi penjejakan dan kawalan satelit. Kedua, program jaringan kerjasama strategik dengan agensi kecemerlangan dalam bidang angkasa luar negara telah dilaksanakan bagi memberi pendedahan kepada murid sekolah dan pelajar universiti dalam penyelidikan microgravity di Stesen Angkasa Antarabangsa ISS. Antara program yang dilaksanakan sejak tahun 2010 adalah program Space Seeds for Asian Future SSAF yang telah menarik minat seramai 67,000 pelajar di seluruh dunia dan program Keyboard Robot Programming Challenge yang melibatkan 44 pelajar Malaysia. Kedua-dua program telah dianjurkan oleh Jabatan Aerospace Exploration Agency JASA dan penyertaan dalam program ini telah meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar dalam pengaturcaraan, robotik serta sains dan teknologi angkasa. Yang ketiga, menganjurkan program reka penduk dan pembangunan modal nano satelit atau program Siswasat dan beberapa inisiatif yang lain, tetapi panjang nanti saya akan bagi secara bertulis kepada Bukit Bendera. Baik. Terima kasih. Soalan tambahan yang berhormat Bukit Bendera. Terima kasih. Pada tahun 2007, Malaysia telah memperuntukkan sebanyak 105 juta ringgit untuk misi 10 hari terhadap kepada Sheikh Muzaffar Shukor untuk menaiki Soyuz TMA-11 ke Stesen Angkasa Antarabangsa. Jadi selepas 16 tahun, persoalannya kekal. Adakah pelaburan itu benar-benar berbaloi untuk negara kita? Jadi saya juga berminat untuk mengetahui cara-cara Malaysian Space Agency menyumbang kepada pertukaran profesional dengan izin professional exchanges terhadapnya kepada agensi-agensi angkasa lepas seperti NASA, Japan Aerospace Exploration Agency dan juga pada masa yang sama, apakah kadar ataupun tahap pembiayaan kerajaan yang dapat diperuntukkan dalam penyelidikan R&D untuk membangunkan industri angkasa lepas? Berhormat Menteri. Terima kasih Bukit Bendera. Terima kasih Datuk Timbalan Yang di-Pertua. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, program Angkasawan Negara 1 adalah satu program offset di bawah kerjasama bilateral antara kerajaan Malaysia dan juga kerajaan Rusia. Menerusi program ini, kerajaan Rusia bersetuju untuk menanggung kos melatih 2 orang angkasawan dan juga menghantar seorang angkasawan Malaysia ke Stesen Angkasa Antarabangsa ISS pada bulan Oktober 2007. Dan untuk makluman Bukit Bendera dan juga Dewan Yang Mulia ini, kerajaan tidak menanggung jumlah kos yang disebutkan tadi iaitu 105 juta ringgit untuk misi angkasawan itu, tetapi kerajaan berbelanja sekitar 16 juta ringgit merangkumi kos-kos bagi menjalankan misi saintifik, aktiviti pendidikan, proses pemilihan angkasawan, latihan di National Aeronautics dan Space Administration NASA dan juga insurans angkasawan. Kerajaan telah menerima pulangan 16 juta ringgit ini dalam bentuk Return of Value ROV menerusi penjanaan ilmu, pembangunan bakat dan juga perkongsian pakar dan sebagainya. Dan untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, menerusi program PAN ini, Malaysia berupaya menjalankan sebanyak 6 penyelidikan sains microgravity yang merangkumi bidang perubatan dan farmaseutika, sains hidupan dan juga bioteknologi yang telah dijalankan oleh angkasawan negara dalam masa 8 hari itu.
Kesemua penyelidikan tersebut telah menghasilkan kertas kerja saintifik yang diterbitkan di dalam jurnal tempatan dan antarabangsa yang telah memberi sumbangan kepada penjanaan ilmu dan pengetahuan baru. Sebanyak 8 paten daripada penyelidikan di ISS telah difailkan di Malaysia dan juga antarabangsa serta 1 trademark. Selain itu, hasil penyelidikan turut menyumbang kepada faedah ekonomi melalui pembangunan antibiotik baru untuk industri farmasutika, produk spin-off dan juga produk dikomersialkan untuk kegunaan industri khususnya dalam bidang penghaburan protein. Program PAN juga telah membuka peluang kepada negara untuk menjalin kerjasama saintifik dalam program-program inisiatif microgravity antarabangsa dengan JAXA, Japan Aerospace Exploration Agency, Roscosmos State Corporation for Space Activities, Russia, ESA, European Space Agency, NASA dan United Nations Office for Outer Space Affairs. Mulai tahun 2007, Malaysia telah menghantar seramai 30 penyelidik ke agensi angkasa Korea Selatan, Jepun, Eropah dan India bagi tujuan pembangunan kapasiti dalam teknologi satelit, pengoperasian stesen bumi, latihan pengendalian dan pengurusan fasiliti AIT dan juga reka bentuk subsistem Global Navigation Satellite System GNSS. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, kos pembiayaan R&D pembangunan teknologi angkasa perlu modal yang besar. Oleh itu, kerajaan telah pun menggalakkan inisiatif kerjasama awam swasta dan antaranya kerajaan menawarkan dengan izin Request for Proposal RFP pembangunan satelit penderiaan jauh negara PSPJN kepada pihak swasta. Inisiatif ini memberi peluang kepada industri angkasa tempatan untuk turut bersama menyumbang dalam memacu pembangunan sektor angkasa negara. Poin yang terakhir, Datuk Yang di-Pertua, mesti turut menawarkan beberapa jenis dana bagi tujuan pembiayaan aktiviti penyelidikan, pembangunan, pengkomersialan dan inovasi seperti dana penyelidikan strategik yang dimanfaatkan oleh industri dan syarikat pemula dalam bidang angkasa. Kesemua dana ini boleh mampu memacu pertumbuhan mampan industri angkasa tempatan. Sekian, terima kasih. Yang berhormat, berdiri dulu, saya nampak dia dulu. Oh. Ya, tak apa, Yang berhormat, silakan. Saya, okey. Nak beri laluan pada lalu Ustaz? Ustaz, tak ada masalah. Boleh bagi laluan kan anak muda. Dan silakan Yang berhormat lalu Ustaz. Terima kasih Bonda dan Tuan Panjang. Terima kasih Datuk Speaker. Yang berhormat Menteri, kita sedia maklum ilmu ataupun bidang berkaitan angkasa lepas ini juga ada kaitan dengan kitab suci Al-Quran pada agama Islam. Soalan saya, adakah pihak kementerian mahu meneroka bidang ilmu angkasa lepas ini dengan agensi ataupun jabatan yang berkaitan dengan agama Islam, contoh Jabatan Falak Syar'i di bawah Jabatan Majlis Agama Islam Negeri-Negeri. Mereka juga mengkaji tentang ilmu-ilmu penerokaan angkasa lepas. Yang pertama, yang keduanya, adakah pihak kementerian juga bercadang untuk meluaskan bidang aero angkasa ini ke peringkat sekolah menengah ataupun sekolah rendah sebagai pendedahan awal kepada pelajar. Terima kasih, Tuan Speaker. Menteri. Terima kasih Al-Ustaz. Terima kasih Datuk Timbalan Yang di-Pertua. Memang kementerian ataupun mesti bersikap terbuka untuk bekerjasama dengan semua pihak. Saya nak bagi contoh bahawa ada beberapa agensi di bawah MOSTI, terutamanya MAISA dan juga Planetarium telah pun ada mewujudkan beberapa program kerjasama dengan NGO ataupun persatuan-persatuan yang persatuan-persatuan yang berteraskan pendidikan ataupun agama, dan memang kami mengalu-alukanlah inisiatif ini supaya kita dapat memupuk minat anak-anak kita terhadap teknologi angkasa, dan itu ada salah satu inisiatif yang telah saya sebutkan tadi adalah penyelidikan nano satelit, reka bentuk nano satelit yang
dibuka kepada semua pelajar dan bukan sahaja pelajar universiti tetapi juga pelajar di peringkat sekolah menengah dan untuk memupuk minat mereka terhadap ilmu dan pengetahuan teknologi angkasa. Terima kasih. Yang berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan menteri pada hari ini. Terima kasih Yang berhormat. Sebelum saya teruskan kepada soalan lisan yang lain, Yang berhormat Jelulun tadi ada nak bertanya? Yang berhormat, tekan. Tuan Yang di-Pertua. Sebelum ini pihak ahli Dewan dibekalkan dengan buku soalan-soalan Dewan yang telah pun memenuhi peruntukan undang-undang. Saya tengok dalam soalan ini, soalan nombor 1 daripada Kepung, walaupun daripada pihak kerajaan. Hari ini kita tengok soalan nombor 1 daripada Libaran. Persoalan saya, mengapa berlaku demikian? Dan yang kedua, soalan yang ditanya oleh Kepung ini, saya lihat ada kena-mengena dengan kepentingan orang ramai, iaitu berkaitan dengan tindakan undang-undang ke atas bekas pegawai tinggi kerajaan, iaitu polis. Mengapa soalan ini diundurkan ke nombor 21? Yang berhormat, sebelum seteruskan, bawah peraturan berapa yang berhormat bangkitkan ni? 22/1. Baik. Yang kedua, 22/2 memenuhi dalam tempoh 10 hari sebelum tamat ditetapkan ulur penyerahan soalan. Itu soalan saya yang saya nak tanya. Mengapa diubah sedangkan soalan ini ada kepentingan orang ramai? Sekian. Baik. Kalau kita lihat daripada soalan yang telah dibentangkan, diacukan oleh Yang Berhormat Jelun, melibatkan dua perkara. Perkara, mengapa satu soalan itu tiba-tiba ada dan tiba-tiba tiada. Yang Berhormat kena faham, ya, majlis, aturan majlis adalah hak mutlak ditentukan oleh majlis yang diketuai oleh speaker. Ini ada dalam peraturan, saya boleh semak. Kedua, kalau kita lihat, kalau 22/1 lah ya, yang berhormat bangkitkan, kena ada notis, tapi boleh dikecualikan dengan 4 syarat. Ya, syarat, saya tak ingat habis semua, tapi saya nak nyatakan sinilah. Sesuatu pertanyaan itu tidak boleh dikeluarkan dengan tidak dikeluarkan perintah pemberitahu dahulu. Kecuali, lim pertama, jika ada pertimbangan Tuan Yang Bertua, pertanyaan itu hendaklah disegerakan. 1. 2. Dan kena mengena dengan perkara kepentingan awam, orang ramai. 2. Ketiga, ada libat dengan aturan urusan majlis. Dan akhir, ahli itu telah mendapat kebenaran daripada Yang Dipertua untuk mengeluarkan tanpa notis. Jadi yang berhormat, dalam perspektif ini, ya, kadang-kadang tu dilihat suddenly ada dengan izin, tidak ada. Ia terpulang pada budi bicara yang dipertua Dewan. Untuk safe clause ni, dengan izin, yang berhormat selalu ingatkan peraturan 99, 99A dan 100. Apa yang diputuskan oleh Yang Dipertua atau timbalan-timbalannya mewakilinya covered by that. Dengan izin bahagian peraturan, 3 peraturan itu. Faham? Saya rasa tak ada masalah. Hari ini nampak dalam soalan, tapi sebelum keluar, tiba-tiba ada, itu prerogatif dan juga budi bicara Yang Dipertua. Faham? Dan ketua pentadbirnya adalah SUDR kita. Faham ya? Bagus Yang Mak Julun. Dalam perspektif ini dapat kita faham kenapa benda ini berlaku tiba-tiba satu Yang Berhormat boleh dibenarkan tapi yang lain tak dengan notis. 22/1 ada 4 lim tu. Ya. Dan study 99, 99A dan 100. You be covered. Terima kasih. Okey, kita teruskan urusan majlis. Setiausaha. Pertanyaan bagi jawab lisan. Dengan ini saya mula memanggil dalam senarai apa yang telah saya maklum. Yang Berhormat Libaran kurang sihat, jadi kita pergi ke soalan yang kedua. Dipersilakan Datuk Seri Tuan Ibrahim bin Tuan Man Yang Berhormat Kubang Krian. Terima kasih Tuan Yang Tua, saya kemukakan soalan nombor 2.
Yang Berhormat Menteri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Kubang Krian. Datuk Yang di-Pertua, kerajaan dalam macu negara menjadi hub industri halal bertaraf dunia sentiasa prihatin terhadap semua aspek yang berkaitan dengan halal, termasuk dalam aspek pembangunan kepakaran halal, kemudahan teknologi dan sebagainya. Dalam hal ini, kerajaan melalui JAKIM dan agensi-agensi yang berkaitan sedang dalam usaha membuat penambahbaikan terhadap tadbir urus pensijilan halal bagi memastikan penyampaian perkhidmatan pensijilan halal Malaysia dapat dilaksanakan dengan berkesan. Purata permohonan sijil pengesahan halal Malaysia ataupun SPHM yang diterima oleh JAKIM pada setiap tahun adalah sebanyak 2,500 permohonan. Buat masa ini, jumlah keseluruhan pegawai yang menguruskan permohonan pensijilan termasuk kaki tangan pengurusan dan pentadbiran di bahagian pengurusan halal JAKIM adalah seramai 171 orang yang terdiri daripada pelbagai skim dan kepakaran seperti pegawai sains, pegawai kimia, pegawai hal ehwal Islam, pegawai teknologi makanan, pegawai farmasi dan pegawai teknologi maklumat. Pusat Analisis Halal Malaysia, Malaysia Halal Analysis Center, MyHack, yang merupakan sebahagian daripada bahagian pengurusan halal JAKIM ialah sebuah makmal yang memberi perkhidmatan bagi penganalisaan dan pemantauan ke atas produk yang telah memperoleh sijil. MyHack telah berjaya memperoleh pengiktirafan akreditasi di bawah skim akreditasi makmal Malaysia daripada Jabatan Standard Malaysia berdasar keperluan MS-ISO IEC 17025-2017 General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories dalam bidang ujian analisis kimia bagi skop alkohol, etanol pada 20 April 2022 dan skop asid nukleik pada 3 Januari 2023. Sehingga kini seramai 9 orang juru analisis di makmal ini telah berdaftar di bawah Akta Juru Analisis Makanan 2011 dan Akta Ahli Kimia 1975. Beban tugas di peringkat JAKIM tidak terhad kepada jumlah permohonan yang disebut sebentar tadi. Terdapat 5,205 premis makanan berangkai yang dipersijilkan halal dan beroperasi di seluruh negara terletak di bawah tanggungjawab JAKIM. Selain itu, JAKIM turut menguruskan permohonan pensijilan halal bagi penghilangan luar negara dan bertanggungjawab membuat pemeriksaan logi sembelihan serta audit badan pensijilan halal luar negara yang memohon pengiktirafan daripada JAKIM. Dalam hal ini, JAKIM sentiasa berusaha untuk memperkasa sumber manusia termasuk melaksanakan penstrukturan semula, redeployment dan menyediakan model-model pejawatan untuk MAIN dan JAIN. JAKIM bersama unit pemodelan tadbiran dan perancangan pengurusan Malaysia Mampu Jabatan Perdana Menteri sedang membangunkan pelan ataupun kerangka digital yang menyeluruh iaitu MyEHalal 2.0. Ianya merupakan satu framework digital yang merangkumi sistem pensijilan halal dan capaian ekosistem halal menggunakan platform blockchain untuk jangka masa panjang. Berdasarkan perancangan MyEHalal 2.0, pihak JAKIM telah menaik taraf dan memajukan sistem MyEHalal sedia ada bersama dengan sistem sokongan MyHMS yang dilancarkan pada 30 Ogos 2023. Ini akan meningkatkan lagi kecekapan dan keberkesanan JAKIM dalam memenuhi objektif untuk mempercepatkan proses permohonan sijil halal kepada 23 hari bekerja. Langkah positif ini akan memastikan JAKIM dapat menyelesaikan isu permohonan sijil halal sedia ada dan merancakkan industri halal negara serta-merta sesuai dengan posisi JAKIM sebagai tunjang utama dalam pensijilan halal Malaysia. JAKIM juga sedang membangunkan sistem MyHalal Ingredients yang berfungsi sebagai database maklumat bahan mentah yang digunakan dalam permohonan pensijilan halal. Sebagai memudah proses pemilihan bahan mentah oleh pemohon SPHM kelak, pemohon boleh menjadikan senarai bahan mentah yang telah disahkan status halalnya oleh JAKIM melalui sistem tersebut. Seiring dengan perkembangan teknologi terkini, JAKIM turut mengadakan kerjasama dengan beberapa rakan panjang lagi. Sikit lagi betul. Bagi membangunkan aplikasi Smart Halal, Verify Halal dan sistem MyHMS. Smart Halal dan Verify Halal merupakan aplikasi mobil yang dibangunkan sebagai medium yang boleh menjadi rujukan pengguna dan industri untuk mendapatkan maklumat berkaitan. Dalam perkembangan terkini, kerajaan telah melancarkan aplikasi iBimbing Halal yang merupakan modul yang disediakan dalam aplikasi mobil Verify Halal
ia bertujuan untuk membantu para usahawan membuat penilaian kendiri dalam menentukan tahap kesediaan dan persediaan pemohon sebelum membuat permohonan sijil. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Menteri. Soalan tambahan Yang Berhormat. Terima kasih atas jawapan yang disampaikan. Saya nak rujuk kepada kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Hal Ehwal Agama. Kerajaan kini sedang menambah baik modul eksekutif halal antarabangsa yang dijangka dapat mengembangkan persijilan halal luar negara di mana sebelum ini hanya membuat kerjasama dengan syarikat Original Equipment Manufacturer atau OEM tempatan dan penyikilan luar negara. Persoalan saya ialah apakah mekanisme yang diaplikasikan kepada syarikat luar negara untuk memastikan standard keperluan halal di Malaysia dapat dipatuhi dan sejauh mana penglibatan Halal Development Center ataupun HDC dalam mendirikan modul ini. Yang kedua, berdasarkan jawapan tadi, saya kira dengan 171 orang kaki tangan yang melibatkan kelulusan, permintaan, tindakan perundangan, pengiktirafan, saya fikir dan kita letak sasaran 23 hari bekerja untuk dapat kelulusan, saya fikir ini satu bebanan yang besar kepada kaki tangan. Dan realiti di bawah sekarang ialah saya dapat aduan dia terlalu lambat untuk dapat kelulusan tersebut. Saya ingin mendapat penjelasan apakah pihak kerajaan tidak bercadang untuk menambahkan lagi kaki tangan dan menyediakan satu skim khas kepada kaki tangan JAKIM halal. Dan yang kedua, di samping itu mekanisme di luar negara ini saya fikir perlu kita mantapkan supaya status JAKIM halal JAKIM ni diiktiraf di peringkat antarabangsa dapat kita maintain, dapat kita kekalkan. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Kubang Krian. Saya jawab persoalan yang pertama itu berkaitan dengan mekanisme yang digunakan, iaitu dengan memperkenalkan manual prosedur khusus bagi pelaksanaan persijilan halal Malaysia antarabangsa dengan syarat dan keperluan yang lebih komprehensif dan bersesuaian dengan pemakaian di peringkat antarabangsa. Syarikat di luar negara yang memohon persijilan halal Malaysia ini disyaratkan membangunkan sistem jaminan halal. Piawaian ini diwujudkan berdasar konsep halal built-in yang menjadi keperluan pematuhan kepada pihak syarikat selain pemantauan yang akan dilakukan oleh pihak JAKIM. Yang ketiga, menetapkan keperluan melantik eksekutif halal antarabangsa bagi meningkatkan kemampuan dan kompetensi eksekutif halal dalam memastikan standard dan piawaian halal terpelihara. Jadi ini adalah tiga tindakan yang berhormat yang dilakukan oleh pihak JAKIM untuk memastikan compliance atau pematuhan kepada Badan Persijilan Antarabangsa. Berkaitan dengan Halal Development Corporation, HDC memainkan peranan sebagai industri lead body ILB yang turut membantu dan menjadi facilitator kepada industri-industri halal negara selaras dengan pelan industri halal negara iaitu Halal Industry Master Plan HIP 2030. InsyaAllah YB berkaitan dengan penambahan dia, kita mengambil kira bahawa 171 kaki tangan yang sedia ada mungkin satu bebanan yang agak berat kepada mereka. Pihak JAKIM sentiasa bekerjasama dan berbincang dengan pihak GPA untuk dalam usaha untuk menambahkan kaki tangan tersebut. Dan seperti mana yang Berhormat Kubang Krian sebut tadi itu, memang kita mengambil kira tentang pertukaran kaki tangan yang berada di bahagian halal sejak kemudian dia pergi kepada bahagian-bahagian yang halal yang lain. Jadi dalam konteks itu JAKIM akan buat penelitian dan perbincangan dengan pihak GPA untuk memastikan supaya graduan yang khusus dalam bidang bidang kimia dan juga syariah yang ditawarkan oleh universiti, contohnya USIM. Jadi mereka ini bila dia keluar nanti, kita harapkan kita dapat wujudkan satu skim khusus. Contohnya FS contohnya. Jadi mereka yang terlatih dalam bidang kimia dan juga syariah untuk ditempatkan di bahagian halal, jadi mereka ini akan berada di situ tetap. Jadi dengan cara sedemikian kita harapkan agar apa yang disebut oleh Yang Berhormat Kubang Krian tadi itu untuk memastikan maintenance pengiktirafan oleh badan antarabangsa terhadap persijilan halal JAKIM ini dapat dikekalkan. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Ketua. Baik, terima kasih Menteri. Saya telah melihat Yang Berhormat tampin dulu. Ya, sama ada tampin nak memberi Sri Gading
tampil ada soalan yang amat penting, Timbalan Speaker. Saya pun soalan penting juga. Saya dah picit dulu tadi ni. Saya teruskan dengan soalan. Saya dah 2 kali bangun, Tuan Saya Speaker. faham Yang Berhormat Sri Gading. Yang Berhormat Sri Gading 2 kali kena defeat. Tadi 2 dengan kali Pucung bangun. pun kena defeat. Tak apa, Timbalan Speaker, kita bagi dua-dua. Baik. Okey, terima kasih. Pada Jun lalu, JAKIM telah mendedahkan hampir 72% daripada jumlah keseluruhan produk yang mempunyai sijil halal di Malaysia dimiliki oleh syarikat bukan Islam untuk tempoh 2021 hingga April 2023. Sehubungan dengan itu, apakah tindakan kerajaan untuk memastikan lebih ramai usahawan Bumi Putera mempunyai sijil halal terhadap produk-produk mereka dan memenuhi piawaian halalan toiban yang ditetapkan oleh JAKIM? Seterusnya, apakah punca yang menyebabkan kebanyakan usahawan Bumi Putera ini terus mengabaikan logo halal dan apakah strategi kerajaan untuk menangani punca tersebut? Adakah kos yang tinggi membuatkan usahawan Bumi Putera tidak berminat untuk mendapatkan sijil halal? Terima kasih Timbalan Yang Dipertua. Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Sri Gading berdiri. Boleh sambung tak soalan? Tak boleh. Tak boleh? Satu soalan. Kan boleh sambung tadi. Tidak boleh. Terima kasih. Kalau saya start bagi, saya kena berlaku adil sebelah sini pula. Baik. Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Tan Pin. Dalam konteks usaha yang dibuat untuk memastikan supaya lebih ramai usahawan Bumi Putera ini memohon untuk mendapatkan persijilan halal ini, sebagai contohnya baru-baru ini kita telah mengadakan My Halal Track, di mana pihak JAKIM melalui bahagian halal JAKIM turun padang dan bertemu dengan pihak usahawan. JAKIM juga telah membangunkan aplikasi e-bimbingan untuk membantu usahawan-usahawan Bumi Putera ni untuk memahami bagaimana untuk mengemukakan permohonan persijilan halal ini. Jadi sekiranya tempoh permohonan persijilan halal yang diluluskan itu adalah lewat, maka dengan adanya JAKIM turun padang melalui My Halal Track tadi itu, kita akan dapat mengajak lebih ramai. Harapan kita supaya kita dapat memastikan lebih ramai usahawan Bumi Putera ni untuk tampil ke hadapan untuk memohon permohonan sijil halal. Saya tak nampak Yang Berhormat Tan Pin berkaitan dengan isu kos yang tinggi dalam konteks untuk memohon sijil halal ini. Dan perkara itu boleh dibincangkan, dan dalam saya sepribadi tidak nampaklah kos itu terlalu tinggi. Cuma yang saya nampak mungkin awareness, kefahaman mereka ini tentang keperluan untuk mendapatkan sijil halal. Jadi dengan cara peranan ini dimainkan oleh JAKIM melalui My Halal Track tu dan melalui e-bimbingan tadi, kita harapkan lebih ramai usahawan-usahawan Bumi Putera ini akan tampil ke depan untuk memohon sijil halal tersebut. Terima kasih YB Tan Pin. Terima kasih Datuk Terima kasih Yang Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Berikutnya dipersilakan Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Yang Berhormat Bandar Tun Razak. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Soalan saya nombor 3. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih jiran saya. Datuk Yang Dipertua, sebagai langkah proaktif dalam pengguatkuasaan undang-undang mengenai bahaya ancaman cyber, Kementerian Komunikasi dan Digital melalui Jabatan Perlindungan Data Peribadi JPDP sedang meneliti dan membuat pindaan terhadap beberapa aspek berkaitan perlindungan data peribadi di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi Akta 709. Tujuan pindaan ini adalah untuk memastikan Akta 709 sejajar dengan perkembangan teknologi digital semasa serta perundangan perlindungan data peribadi di peringkat global. Antara pindaan Akta 709 yang dicadangkan bagi menggawa ancaman cyber termasuk mewajibkan pengguna data untuk melantik pegawai perlindungan data, melaporkan insiden kebocoran data kepada Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi dan meningkatkan kadar denda yang
lebih tinggi kepada pengguna data dan pemproses data. Selain itu, cadangan perluasan pemakaian tanggungjawab secara langsung akan juga dikenakan kepada pemproses data jika berlaku sebarang ketirisan data. Dalam masa sama, JPDP sedang dalam perancangan membangunkan garis panduan AI kecerdasan buatan bagi mengawal serta meminimumkan kadar capaian atau gunaan AI berkaitan data peribadi. Dalam memupuk kesedaran masyarakat dalam mengenai ancaman cyber, JPDP, Cyber Security Malaysia dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia giat melaksanakan pelbagai program dan inisiatif bertujuan untuk meningkatkan kesedaran awam serta meningkatkan pembangunan kapasiti dan latihan kepakaran keselamatan cyber. Selain itu, kerjasama strategik turut dijalinkan bersama agensi penguatkuasaan berkaitan keselamatan cyber negara seperti PDRM, Suruhanjaya Security dan Jabatan Immigration Malaysia termasuk sebagai saksi pakar di bawah Seksyen 399 Kanun Prosedur Jenayah bagi tujuan penguatkuasaan dan pembangunan keupayaan agensi penguatkuasaan terlibat. Menerusi kerjasama ini, Cyber Security Malaysia akan mengukuhkan kawaselia keselamatan cyber menerusi penggunaan teknologi AI dengan pelbagai sumber data keselamatan untuk menggesan, mencegah dan bertindak balas terhadap ancaman cyber dengan lebih efektif. Pada masa ini, Agensi Keselamatan Cyber Negara, Majlis Keselamatan Negara, NAKSA di bawah MKM, sedang dalam proses pengubalan ruang undang-undang keselamatan cyber yang akan menguatkuasakan jenayah cyber selari dengan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 ataupun Kanun Kesalahan Jenayah. Sekian jawapan saya. Terima kasih, Datuk Speaker. Baik, terima kasih Menteri. Soalan tambahan yang berhormat Bandar Tun Razak. Terima kasih. Betul. Terima kasih jiran saya yang memberikan jawapan. Walaupun ada banyak-banyak langkah gitu, kita lihat bahawa scammer ni berleluasa sangat sampai ke Amerika Selatan. Kita ada rakyat Malaysia menjadi mangsa. Jadi bagaimana saya nak lihat bahawa mereka yang selalunya vulnerable dengan izin, mereka diberikan lebih kesedaran dan juga bagaimana kita nak buatkan langkah-langkah supaya dengan PDRM, saya diberi tahu bahawa MCMC tidak mempunyai kuasa untuk mendakwa. Jadi apakah dengan PDRM itu mengetatkan lagi menjadi satu contoh supaya mereka tidak buat lagi scammer ini. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Saya sangat-sangat setuju dengan kenyataan Yang Berhormat tadi. Sebenarnya saya rasa kempen kesedaran adalah satu ongoing effort dan kita perlukan melibat semua agensi dan juga pihak swasta. Kita perlu adopt satu approach, whole of nation punya approach untuk memastikan bahawa semua pihak memainkan peranan mereka. Dan oleh sebab itu, bagi KKD kami selalu bekerja sama dengan Bank Negara, dengan PDRM, dengan MFCC, NSRC dan juga sektor swasta seperti syarikat-syarikat telco untuk memastikan bahawa kempen kesedaran kami bolehlah diperluaskan ke semua lapisan masyarakat. Pada masa yang sama, memang SKMM ataupun punca kuasa bagi SKMM adalah terhad. Sepertilah untuklah siasatan untuklah kes-kes penipuan ataupun scam. Kuasa siasatan adalah di bawah PDRM. Tetapi SKMM memain satu peranan yang sangat penting, iaitu kita boleh ambil tindakan apabila kita dapat informasi pengesahan daripada PDRM supaya kita boleh padamkan ataupun turunkan website ataupun posting kandungan yang berunsur penipuan. Untuklah tahun ini sahaja, Datuk Yang di-Pertua, sejaklah 1 hari bulan Januari hinggalah 30 hari bulan September tahun ini, 1,471 laman sesawang yang berkaitan penipuan dan scam telahlah atau untuklah memancingkan maklumat phishing telah disekat oleh SKMM. Pada masa yang sama, kita mempunyai 2,871 FB posting, 254 WhatsApp dan juga 13 posting Instagram, 11
Telegram dan satu TikTok punya posting. Keseluruhannya adalah 3,150 posting di social media juga telahlah SKM untuk padam ataupun turunkan. Itu adalah kerjasama yang akanlah dibagi olehlah SKM kepada PDRM. Dan SKM akan teruslah bekerja secara rapat dengan PDRM untuk memastikan bahawa kita bolehlah memberilah bantuan segera kepada mangsa-mangsa penipuan ataupun scam. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Langkawi. Terima kasih, Datuk Seri Yang Betul. Kalau saya sebelah kiri menteri, saya selesai dah soalan saya ni. Datuk Yang Dipertua, saya percaya peringkat awam dan swasta pula juga perlu diberi kerjasama dalam menyelesaikan masalah ini. Soalan saya, berapa kali kekerapan tahunan kerajaan bekerjasama dengan pihak pemain industri swasta untuk berkongsi perisikan, ancaman dan menjalankan latihan keselamatan cyber bersama untuk membangunkan penyelesaian yang inovatif. Dan juga saya ingin bertanya, apakah perkembangan status cadangan pindaan Akta Perlindungan Data Pribadi seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri tadi, serta pemerkasaan yang disembang selama ini berhubung dengan fungsi Jabatan Perlindungan Pribadi JPDP bagi meminimumkan kebocoran data pribadi dan transaksi komersial yang semakin kerap berlaku. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Langkawi. Terima kasih, Datuk Speaker. Langkawi, silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Langkawi. Untuklah bahagian kedua soalan Yang Berhormat Langkawi, kami telah JPDP telah buat sesi engagement denganlah pemegang taruh sebanyaklah 18 kali dan kami dalam peringkat terakhir untuk sediakan NJM. Selepas kita dapatlah kelulusan daripada Jemaah Menteri dan jugalah kelulusan daripada AGC, kami akan bentanglah ruang undang-undang untuk meminda Akta Perlindungan Pribadi dalam Dewan Rakyat ini. Kalau sidang parlimen ini tidak sempat, kami harap bahawa untuklah sidang pertama pada tahun depan, KKD bolehlah bentangkan bahawa ruang undang-undang untuk meminda Akta 709 ini ke Dewan Rakyat, ke Dewan Yang Mulia ini. Kekerapan KKD denganlah pelbagai agensi di bawah KKD, kekerapan kita untuk bekerja sama dengan pihak swasta. Saya akan cakap bahawa selalu, kami memang selalu bekerja sama dengan pihak swasta. Sebenarnya semalam sahaja saya barulah memperkerusikan satu mesyuarat denganlah Bank Negara, syarikat telco, kebanyakan syarikat telco pun sudah hadir dan jugalah Persatuan Bank Malaysia dan jugalah Persatuan Institusi Perbankan Islam Malaysia di Parlimen di Blok Pentadbir untuklah membincang bagaimana kita boleh seraraskan usaha kami untuklah menangani, untuklah pastikan bahawa kempen anti-scam yang dilancarkan oleh mereka sendiri, oleh setiap agensi ataupun organisasi sendiri, kita boleh dapat satu coordinated effort untuk pastikan bahawa kita boleh ada pencapaian yang lebih impactful, yang lebih berimpak. Jadi kami selalu welcome, alu-alukan kerjasama daripada agensi kerajaan ataupun pihak swasta kerana seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Langkawi bahawa kerjasama antara kerajaan dan juga swasta adalah amat diperlukan untuk menjaya kempen anti-scam ini. Sekian sahaja. Terima kasih, Datuk Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Berikutnya dipersilakan Tuan Jamaluddin bin Yahya Yang Berhormat Pasir Salak. Datuk Speaker dan Yang Berhormat Timbalan Menteri, duduk lama di Parlimen terasa penat. Wahai Menteri yang bijak bistari, soalan Pasir Salak nombor 4. Yang Berhormat Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Datuk Yang Dipertua, terlebih dahulu saya izinkan saya untuk menjawab pertanyaan Yang Berhormat Pasir Salak sekali dengan satu lagi pertanyaan daripada Yang Berhormat Ketereh pada 27 November 2023 kerana pertanyaan dibangkitkan menyentuh isu yang sama, iaitu status pembinaan kapal tempur pesisir atau Littoral Combat Ship LCS. Sebelum saya menjawab isu ini yang dibangkitkan, suka saya menarik perhatian Dewan
Isu pembinaan LCS ini masih dalam pemantauan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC untuk setiap 3 bulan, dan pada 3 Oktober 2023 yang lalu, Wakil Kementerian iaitu Ketua Setiausaha sendiri, iaitu Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan bersama dengan Wakil Syarikat BNSSB telah dipanggil untuk memberikan penerangan berkaitan status terkini pembinaan LCS kepada Jawatankuasa tersebut. Datuk Yang di-Pertua bagi menjawab isu yang dibangkitkan, dimaklumkan kerja-kerja pembinaan semula LCS ini telah dilaksanakan semula mulai tarikh kontrak tambahan ke-6 ditandatangani iaitu pada 26 Mei 2023 berdasarkan kepada perancangan yang telah dipersetujui oleh kerajaan. Dan aktiviti fizikal pembinaan LCS ini pula telah dimulakan pada penghujung September yang lalu, iaitu pada tahun ini. Dan sehubungan dengan itu, kapal LCS pertama dijangka akan dapat disiapkan pada bulan Ogos tahun hadapan. Sebelum ianya menjalani 2 ujian, yang pertama Harbour Acceptance Test dan juga Sea Acceptance Trial SAT selama 2 tahun oleh pihak Tentera Laut Diraja Malaysia. Dan secara keseluruhannya kapal LCS ini akan diserahkan secara rasmi kepada TLDM secara berperingkat mulai tahun 2026 sehingga 2029. Itu saja jawapan saya. Terima kasih. Soalan tambahan yang berhormat. Soalan tambahan saya, bolehkah Yang Berhormat Timbalan Menteri nyatakan berapakah bilangan penglibatan vendor tempatan dalam projek Literal Combat Ship LCS dan status rundingan kontrak pihak Boston Naval Shipyard dengan pihak syarikat-syarikat pembekal peralatan? Ya, secara, untuk makluman Datuk Yang Pertua, secara umumnya vendor-vendor yang terlibat dalam pembinaan LCS ini hampir 400 vendor yang terlibat. Dan sebab itu kalau kita lihat dalam beberapa bulan ini, daripada Mei sehinggalah September itu, jadi segala bentuk perjanjian-perjanjian kita ini, kita telah mengambil kira semua pandangan-pandangan daripada PAC. Sama ada pembayaran, dari segi pembayaran, dari segi pelaksanaan. Sebab kalau kita tengok antara teguran-tegurannya adalah kadang-kadang pembayaran itu melibatkan pihak kita sebut sebagai orang tengah contohnya, atau syarikat-syarikat di pertengahan itu sebelum dia pergi kepada OEM. Jadi ini pun kita ambil pertimbangan di mana dalam perjanjian kita ini, di mana kerajaan boleh terus membayar kepada OEM. Jadi sebab itu kalau kita tengok penambah-penambahbaikan yang dicadangkan oleh PAC itu telah kita ambil kira dalam kita melaksanakan projek ini. Sebelah kanan, jika tidak ada, sebelah kanan tidak ada, saya silakan. Terima kasih Tuan Ketua. Soalan tambahan saya, kalau kita lihat daripada respon kementerian berhubung Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara yang didapati, Kementerian Pertahanan memeterai perjanjian tanpa persetujuan daripada Jabatan Peguam Negara berhubung dengan perjanjian tambahan ke-6 yang telah dimeterai pada pameran Maritim Aeroangkasa Langkawi pada Mei lalu. Jadi apa sebenarnya yang berlaku? Minta penjelasan. Terima kasih kepada Yang Berhormat Rantan Panjang di atas soalan yang dikemukakan. Dan seperti mana yang telah disebut juga oleh Yang Berhormat Menteri Pertahanan, di sini saya ulangi apa yang telah disebut oleh Yang Berhormat Menteri, di mana untuk makluman semua, Kementerian Pertahanan termasuk Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dan juga BNSSB dan juga AGC, seperti mana yang dibangkitkan oleh PAC, telah melaksanakan beberapa siri perbincangan sebenarnya, serta mesyuarat berkaitan dengan draft perjanjian ini, SA6 ini, sejak April daripada tahun 2023 lagi. Itu selepas keputusan hala 7 projek diluluskan oleh Jemaah Menteri pada 19 April. Sebab itu hasil daripada kesemua libat urus ini bersama dengan AGC ini, Kementerian Pertahanan telah menerima ulasan daripada AGC melalui surat bertarikh 24 Mei. Di mana 4 perkara utama telah pun dibangkitkan, iaitu tentang Progress Payment Plan, begitulah juga dengan Integrated Logistic Support, ILS, Detail Design, dan juga yang terakhir tentang LAD, Liquidated Ascertained Damage. So, 4 perkara ini diambil kira dan kita sudah ambil kira perkara-perkara ini. Sebab itu, semua cadangan-cadangan ini telah dimasukkan, diambil perhatian oleh Kementerian Pertahanan. Sebab itu Kementerian Pertahanan telah mengambil kira semua perkara ini dalam pindaan
berkaitan. Sebab itu bila dibangkitkan soal kita tidak melibatkan AGC ataupun tidak mendapatkan pandangan daripada itu, saya fikir itu tidak tepat. Jadi ini yang jawapan daripada kementerian. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Berikutannya soalan nombor 5 Yang Berhormat Tanjung Manis kurang sihat terus kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Syahidan bin Kasim Yang Berhormat Arab. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Saya doakan Tuan Yang Dipertua sihat adanya. Amin. Kalau saya nampak bertungkat pada hari ini. Amin ya Rabbil Alamin. Terima kasih. Yang keduanya Yang Berhormat, saya minta Kerja Parlimen supaya janganlah masuk satu orang tu 2 soalan satu hari. Saya telah makan 4 soalan, berarti saya tinggal 6. Tak perlu masuk nombor yang bagus. Boleh nombor 100 ke atas, tak apa. Sebab saya akan buat press statement, TikTok untuk orang muda. Saya perlukan satu hari satu lah. Jangan hari ini 2. Untuk apa saya tak tahu. Jadi Yang Berhormat Tuan Yang Dipertua, saya bagi pantun sikit dari Arau ke Sipitang. Singgah sebentar di Simpat 6. Kusangka panas hingga ke petang. Rupanya soalan nombor 6. Soalan nombor 6. Menteri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan Yang Dipertua, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA tidak mempunyai kuasa perundangan untuk melaksanakan penguasaan kepada pihak swasta yang mewujudkan tabung bencana. Namun begitu, tabung-tabung bencana yang diwujud dan dikendalikan oleh pihak-pihak swasta adalah tertakluk kepada kerangka perundangan, garis panduan dan kuasa yang berkaitan. Antaranya, pertama, Surat Perkeliling Am SPA, Jabatan Perdana Menteri JPM bilangan 6 tahun 1987, Peraturan mengutip derma oleh pertubuhan dari orang ramai. Kedua, Akta Pungutan Rumah ke Rumah dan di Jalan 1947. Ketiga, Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam Negeri-Negeri kutipan derma bagi aktiviti agama Islam. Keempat, MOF khususnya LHDN, garis panduan permohonan pemotongan cukai pendapatan bagi projek-projek komuniti dan amal. Dan antaranya juga adalah bagi penubuhan badan-badan khusus seperti yayasan dan tabung adalah di bawah kawal selia Akta Pemegang Amanah Pemerdabadanan 1952 dan Akta Syarikat 1965. Yang Hormat Tuan Speaker, soalan tambahan. Otak saya bergerak ke tabung Palestin. Saya tak terperasan ada termasuk NADMA hari ini. Soalan saya yang pertama ialah NGO yang kutip derma ni, ada yang NGO yang berjenama, saya tak payah sebut nanti terkesan pula sumbangan yang diberikan. Mereka telah menubuhkan syarikat berhad. Jadi syarikat berhad ini Yang Berhormat, apakah kita nak syaratkan kepada mereka berapa peratus yang mereka boleh simpan untuk mereka dan berapa peratus untuk didermakan. Contohnya bahawa pada tahun 2020 Duta Palestin ke Malaysia memaklumkan bahawa sumbangan yang nak diberi kepada Masjid Al-Aqsa tidak diterima sepenuhnya kerana orang yang kutip derma itu dia telah menyimpan. Dan saya telah berjumpa dengan satu NGO, dia telah kutip hampir 24 juta. Saya tanya berapa persen bagi sumbangan ke Palestin. Dia kata dia simpan lebih kurang 12% untuk operation, yang lain dia bagi sumbangan. Saya tak pasti. Tapi apakah kerajaan akan menetapkan supaya semua NGO yang kutip derma ini mesti sekurang-kurangnya 95% diberi sumbangan. Sebab orang yang nak kutip derma itu biarlah orang yang ada kemampuan, sebab niat untuk buat kebajikan. Sebab kita yang bagi derma ni, kita nak duit kita sampai ke tempat yang kita bagi derma. Sebagaimana, dan ada juga NGO yang mengatakan bahawa mereka dapat kelulusan daripada Bank Negara, iaitu 30% mereka boleh simpan. Dan Bank Negara telah nafikan. Saya minta kerajaan tetapkan supaya 95% disampaikan terus ataupun dibagi 100%. Yang keduanya, tempoh masa. Sebab ada NGO yang kutip masa sepanjang masa, seperti Mufti Perlis telah maklumkan bahawa terdapat orang yang kutip derma di premis pergi rata-rata, padahal masa itu tidak ada lagi bencana yang berkenaan. Jadi kita minta supaya ada tempoh masa ataupun sepanjang masa. Dan dengan itu kerajaan diminta untuk mengumumkan bahawa ini tabung yang khusus untuk
diderma oleh rakyat Malaysia yang diuruskan oleh kerajaan. Jadi senang. Kita pun puas hati kalau kita pergi derma, ianya sampai ke matlamat. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Kutipan dana untuk bantuan-bantuan kemanusiaan sebagaimana yang saya sebutkan tadi adalah tertakluk kepada nature ataupun jenis badan-badan yang membuat kutipan tersebut. Dan sememangnya pada masa kini tidak ada undang-undang khusus yang mengawal selia kutipan dana yang berkaitan dengan derma bagi bencana di luar kerajaan, iaitu kutipan daripada badan-badan selain daripada kerajaan. Atas sebab itu, mengambil kira pengalaman lepas dan perkara-perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi dan juga khususnya pengalaman sepanjang COVID-19 yang lepas di mana banyak kutipan yang dibuat oleh pelbagai pihak. Ini antara kawal selia tentang tadbir urus, kebenaran, permohonan dan sebagainya berkaitan dengan kutipan-kutipan tabung bencana. Selain daripada kerajaan ini juga merupakan antara perkara yang sedang diteliti oleh kerajaan sebagaimana yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam pembentangan KSP yang lepas tempoh hari bahawa perlunya semakan mekanisme pengurusan bencana dan sememangnya ini antara perkara yang sedang diteliti dalam rangka kita mengkaji mekanisme pengurusan dan kerangka perundangan termasuklah arahan 19, 20, polisi DRR dan juga kewujudan akta khusus bagi pengurusan bencana di negara ini. Dan sememangnya cadangan Yang Berhormat arau tersebut adalah amat penting untuk memastikan bukan hanya di tingkat kerajaan tetapi kita dapat mengawal selia kutipan derma yang dibuat oleh pihak selain daripada kerajaan. Terima kasih Menteri. Dipersilakan Yang Berhormat Shah Alam. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Oleh kerana disebut juga tentang bantuan-bantuan ataupun derma berkenaan dengan Palestin, tadi tidak dapat diperincikan ataupun dipanjangkan perbahasan ataupun soalan ketika Menteri Luar menjawab soalan itu. Saya ingin mengajukan, adakah tabung amanah rakyat Palestin yang dibuka itu adalah merupakan tax deductible yang akan memberikan ruang lebih banyak sektor-sektor korporat untuk menyumbang kepada derma itu. Yang keduanya, bolehkah difikirkan supaya tabung ini juga akan memberi ruang untuk tempoh yang tertentu kepada mereka yang ingin mengeluarkan zakat, ya, mana ada rebate untuk tabung khusus kepada rakyat Palestin ini. Mungkin boleh dipertimbangkan oleh pihak kementerian jika ianya bersesuaian dengan penerima-penerima ataupun asnaf zakat yang terlibat dalam bencana perang rakyat Palestin ini. Terima kasih. Yang Berhormat Shah Alam, saya fikir apa yang disebut tabung amanah Palestin itu merujuk kepada tabung bencana yang diwujudkan di bawah Kementerian Luar Negeri pada tahun 2006 di bawah Seksyen 9 Akta Tata Cara Kewangan 1957. Tabung tersebut adalah di bawah kawal selia Kementerian Luar Negeri yang bertanggungjawab untuk mengurus dan menyelaras penyaluran bantuan kemanusiaan ke luar negara melalui sumbangan daripada orang awam di Malaysia untuk meringankan beban mangsa-mangsa yang dilanda bencana di luar negara. Tidak hanya dikhususkan untuk Palestin, tabung ini juga boleh untuk mengutip menerima sumbangan sebagaimana bencana gempa bumi yang berlaku di Turki. Akaun amanah ini ditadbir oleh Jawatankuasa Akaun Amanah Tabung Bencana KLN yang membuat keputusan berhubung tata cara penerimaan dan penggunaan dana tabung ini. Dan sebagaimana soalan spesifik tadi, bahawa sememangnya penyumbang kepada tabung ini boleh mendapatkan pengecualian cukai. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Satu tadi tidak dijawab, ya Datuk Pengerusi, berkenaan dengan zakat itu. Mungkin Yang Berhormat boleh jawab melalui bertulislah. Saya jawab secara betul. Saya minta Kementerian Luar Negeri untuk menjawab secara bertulis kerana soalan itu terkait dengan peranan Kementerian Luar Negeri. Sebelum saya ke soalan selanjutnya, pembetulan untuk rekod,
Bagi soalan nombor 5, Yang Berhormat Tanjung Manis tidak hadir sebab urusan rasmi dan bukan kurang sihat. To be put on record dengan izin. Berikutannya soalan nombor 7, Tuan Hong Kueh Lun Yang Berhormat Bukit Bintang. Terima kasih. Soalan saya nombor 7. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Ahli Yang Berhormat. Kementerian Komunikasi dan Digital selaku Sekretariat Jawatankuasa Indok sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023 telah menyeraras perancangan dan pelaksanaan sambutan Hari Kebangsaan 2023 yang telah diadakan pada 31 hari bulan Ogos 2023 di Dataran Putrajaya. Jawatan kuasa ini turut diangkutai oleh pelbagai jabatan dan agensi termasuk Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Perpaduan, Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan lain-lain. Sambutan dengan tema Malaysia Madani, Tekad Perpaduan Penuhi Harapan telah dizahirkan dengan melibatkan penyataan dari pelbagai agensi kerajaan, pasukan keselamatan, syarikat berkaitan kerajaan GLC serta sektor swasta. Selaras dengan tema, perancangan telah dibuat supaya sambutan kali ini memberi tumpuan bukan sahaja dari segi pelibatan pelbagai kaum di Malaysia tetapi juga kepada kerjasama erat di antara kerajaan, swasta dan anggota keselamatan. KKD juga tidak menghadkan penyataan mana-mana kaum tertentu bagi menyertai mana-mana program anjuran kementerian ini. Malah, kami sangat menggalakkan penyertaan pelbagai kaum dan etnik dalam setiap aktiviti anjurannya. Acara pembarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan tahun ini terdiri daripada kontijen kenegaraan, perpaduan Malaysia Madani, ekonomi, pembengkang, telekomunikasi, industri kreatif dan penyiaran, sukan negara, kesejahteraan dan keselamatan negara. Dengan pelibatan 17,262 orang peserta, 67 buah kontingen, 36 kumpulan pacarangan, 534 buah aset darat dan aset udara serta 100 ekor haiwan dalam perkhidmatan. Ia turut disiarkan dan diikuti jutaan rakyat Malaysia secara langsung melalui kaca televisyen dan laman media sosial. Bagi menjahirkan semangat penyatuan kaum, segmen-segmen utama yang menunjukkan elemen perpaduan telah dilaksanakan seperti berikut. Pertama, acara bacaan ikhlas rukun negara telah diketuai oleh ikon sukan Muhammad Haika Roslan, pemegang pinggat emas bawah 25 tahun perseorangan kejohanan ASEAN Bowls ke-12 2023 yang memimpin seramai 66 pembaca ikrah yang terdiri daripada pelbagai kaum. Kedua, persembahan khas gegar Madani disertai kira-kira 800 orang penari dan 600 orang pelajar sekolah di samping irama pukulan gedang daripada 400 orang pemain gedang pelbagai kaum. Ketiga, persembahan lagu Kurut Kundi, orahan baharu nyanyian beberapa orang artis iaitu Nadirah Zaini yang mewakili kaum Melayu di Semenanjung, Suki Lo kaum Cina, Roshini Balah Cadran kaum India, Jiki Kirana masyarakat Sabah dan juga Hairah Nizah Dorah masyarakat Sarawak. Keempat, acara perarakan kontijen perpaduan Malaysia Madani yang dianggotai 400 orang peserta daripada pelbagai kaum dan etnik di Semenanjung, Sabah dan Sarawak dengan mempereratkan pakaian pelbagai etnik di negara ini. Dan kelima, pemilihan pengacara majlis bagi sambutan Hari Kebangsaan 2023 juga turut mengambil kira penyataan pelbagai kaum Melayu, India dan masyarakat Sabah. Sambutan tahun ini juga telah menerima maklum balas yang positif sebagaimana kenyataan media yang dikeluarkan oleh Istana Negara pada 1 hari bulan September tahun ini.
bahawa ke bawah duri Yang Maha Mulia Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah duri Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong menzahirkan setinggi-tinggi tahniah dan penghargaan bagi penganjuran sambutan Hari Kebangsaan 2023 yang meriah dan luar biasa, serta Baginda amat kagum menyaksikan persembahan yang ditunjukkan oleh kesemua kontingen serta peserta dari pelbagai peringkat umur yang mempamerkan semangat kenegaraan dan cintakan negara. Sekian jawapan saya. Terima kasih. Bukit Bintang. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua soalan tambahan. Sepanjang tahun perayaan Hari Kebangsaan kurang mendapat sambutan berbagai kaum, iaitu kaum-kaum selain orang Melayu. Kurang turun patang menyaksikan perayaan. Jika ada pun sekelintir saja. Soalan saya, apakah sebab-sebabnya dan apakah usaha untuk meramaikan perlibatan berbagai kaum seperti kaum Cina, kaum India dan lain-lain selain kaum Melayu dan pribumi dalam perayaan ini? Terima kasih. Untuk Speaker Peraturan Mesyuarat 23(1)C. Sesuatu pertanyaan itu tidak boleh mengandungi apa-apa hujah, sangkaan, fikiran, tohmahan, puji atau keji atau mengandungi kalimah-kalimah mengelirukan, menyindir atau menyakitkan hati atau meminta atau mengenai apa-apa perkara dangkal atau meminta penerangan mengenai perkara-perkara remeh. Saya mohon Petua Datuk Speaker, soalan Yang Berhormat Bukit Bintang ini nampak ada sangkaan kepada pihak kerajaan. Telah dijawab tadi oleh Menteri, tidak diisu tentang ketidakseimbangan kaum dalam sambutan Hari Kemerdekaan. Jadi adakah ahli Parlimen Bukit Bintang juga teragu-ragu dengan kerajaan perpaduan dalam agenda perpaduan? Saya fikir itu tak patut berlaku. Mohon Petua Yang Berhormat Speaker. Terima kasih. Soalan ini telah dijawab oleh Timbalan Menteri, jadi saya rasa tak ada apa-apa isu tentang ketidakseimbangan atau apa yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat. Jadi saya jemput Timbalan Menteri untuk jawab soalan. Terima kasih Timbalan Speaker yang jugalah terima kasih ahli yang berhormat Bukit Bintang. Seperti yang saya sebut tadi, bagi semua program di bawah KKD dan saya percaya semua program yang dianjurkan oleh kerajaan, kita menalu-alukan pelibatan dan penyertaan daripada semua lapisan masyarakat. Dan oleh sebab itu, dan saya juga percaya bahawa semangat kenegaraan dan cintakan negara dari semua lapisan masyarakat terhadap negara kita adalah sama tahap. Untuk memastikan bahawa program KKD sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia boleh melibatkan masyarakat yang lebih luas. Tahun ini kami telah memilih beberapa lokasi untuklah buat program kita. Sepertilah untuklah program pelancaran logo dan tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023 telah dilancarkan di KLCC pada 27 Mei tahun ini. Kita pilih PLCC kerana kita rasa itu adalah satu tempat yang senang akses olehlah orang ramai. Dan bukan itu sahaja, pada masa yang sama kita jugalah pelancaran turut diadakan serentak di Maidin Petrajaya Kuching Sarawak dan Wan Borneo Hypermall Kota Kinabalu Sabah. Selain daripada itu, untuk memastikan bahawa ada akses kepada lokasi sambutan Hari Kebangsaan tahun ini, kami telah menyediakan perkhidmatan 50 buah bas perantaran percuma dari stesen MRT Putrajaya Station ke Dataran Putrajaya. Selain daripada itu, untuklah program ambang Hari Kebangsaan di dataran mereka, kami juga sediakan inisiatif pengangkutan tambahan untuklah semua peserta. Jadi saya harap bahawa ahli-ahli parlimen juga bolehlah membantu kami denganlah mungkin pada tahun depan mobilize pengundi-pengundi daripada kawasan kita untuklah juga menghadiri sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Sekian jawapan saya. Terima kasih. Kola Krai. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Soalan tambahan saya ialah fungsi Hari Kebangsaan selain bagi menyemarakkan semangat patriotisme adalah bagi mengukuhkan perpaduan rakyat. Dan ia tidak sepatutnya dipolitikkan sehingga menjadi punca perpecahan di kalangan rakyat. Isunya adalah Hari Kebangsaan baru-baru ini
yang dibawa oleh Malaysia Madani jelas berpaksikan dasar dan slogan parti politik kerajaan PHBN. Lebih-lebih lagi apabila ia menggunakan perkataan penuhi harapan. Jadi harapan daripada Timbalan Menteri tadi untuk ahli-ahli parlimen mempromosikan Hari Kebangsaan dan membawa supaya rakyat hadir perlu diraihkan juga dengan slogan-slogan yang sesuai. Oleh itu, adakah wujud garis panduan yang jelas agar logo dan tema yang akan digunakan dan disebarkan nanti untuk meraihkan Hari Bersejarah negara ini tidak boleh mengandungi unsur-unsur yang memihak kepada mana-mana parti politik. Terima kasih. Terima kasih ataslah soalan tambahan tersebut. Saya rasa harapan adalah satu perkataan yang positif. Dan bukan sahaja sebelah sini yang ada harapan. Dan saya percaya bahawa yang duduk di sana juga ada harapan dan impian yang bagus untuk negara kita. Jadi walaupun memang perkataan harapan itu ada diguna pakai oleh parti politik sebelah sini. Tetapi perkataan harapan itu saya percaya dimiliki oleh semua rakyat Malaysia. Sepertilah perkataan bersatu. Adakah secara tiba-tibanya perkataan bersatu itu tidak boleh diguna oleh kerajaan kerana itu juga dimiliki oleh atau diguna pakai oleh parti politik? Saya rasa ataupun perkataan keadilan secara tiba-tiba kami juga tak boleh guna olehlah kerajaan. Jadi saya percaya bahawa harapan Madani itu juga satu slogan untuk kerajaan dan juga untuk rakyat Malaysia. Itu tak pilih mana-mana. Kita sepertilah apabila PM yang lalu melancarkan keluarga Malaysia ataupun satu Malaysia, tak ada masalah untuk sebelah sana pembangkang masa tu saya pembangkang untuk menyokong kerana itu adalah aspirasi untuk semua negara. Ataupun kita sekarang cakap bahawa oleh sebab perkataan itu dipilih oleh sesebuah kerajaan dan oleh sebab itu dia tidak boleh disokong oleh semua rakyat Malaysia. Saya rasa itu adalah politik yang cukup sempit. Dan saya harap bahawa kalau itu adalah satu usaha yang boleh memberi manfaat kepada semua rakyat Malaysia, biarlah kita ketepikan perbezaan kita dari segi politik dan memberi sokongan yang bagus. Kerajaan kena mula dulu. Pihak kerajaan mula dulu dengan slogan-slogan sesuai. Bagi peruntukan. Amaran pertama, kalau berdiri berucap tanpa kebenaran, saya akan silakan Yang Berhormat untuk keluar dari Dewan. Saya jemput Tuan Jakri bin Hassan, Kanga. Terima kasih, Habib Speaker. Pergi ke Maman, naik sampan. Soalan Kanga nombor 8. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Ketua, terima kasih kepada Yang Berhormat Kanga di atas soalan itu. Saya ingin maklumkan kepada Yang Berhormat Kanga bahawa kilang gula di Chupeng sudah pun ditutup pada tahun 2020 bulan Jun. Ya, manakala ladang tebu di Chupeng ditutup pada tahun 2012. Maksudnya tak ada kena-mengena lah dengan kilang di Chupeng itu dengan isu gula pada hari ini. Ya, kalau berkaitan, maksudnya dia dah lama dah masalah gula ini timbul. Jadi itu berkenaan dengan kilang, ya. Berkenaan dengan soalan bekalan. Soalan ditanya oleh Yang Berhormat Kanga berkenaan dengan ketiadaan gula bukan premium. Okey, gula ada berbagai, ya. Gula premium ataupun gula jernih dan gula yang biasa, gula rakyat itu adalah gula standard. Puan Yang di-Pertua, saya ingin maklumkan bahawa industri gula ataupun pengeluar gula dalam negara kita ada dua, MSM dan CSR. Dan sejak daripada tahun 2021, mereka sudah pun memohon daripada kerajaan untuk menaikkan harga gula. Gula standard, ya, gula standard yang jual RM2.85 untuk kasar tu dan RM2.95 untuk halus. Mereka mengadu bahawa mereka kerugian dengan pengeluaran gula. Setiap 1 kilo gula yang dikeluarkan, mereka rugi lebih kurang 88 sen. Jadi daripada tahun 2021 mereka sudah memohon untuk menaikkan harga gula, tapi tidak dinaikkan harga. Malah apabila kerajaan perpaduan menjadi kerajaan, mereka datang juga untuk memohon.
Dan saya nak maklumkan juga kepada ahli-ahli yang berhormat bahawa harga gula standard ataupun gula rakyat ya di dalam rantau ASEAN ini, Malaysia merupakan yang terendah, di mana kita menjual dengan harga RM2.85 sekilo berbanding negara-negara lain ya. Kalau kita tengok Thailand pun, iaitu negara pengeluar gula ya, Thailand pun menjual dengan RM3.76 sekilo. Ya, kita paling rendah kalau kita banding Cambodia, Brunei, ya, Singapura, Filipina, Myanmar RM8.39 sekilo. Jadi Malaysia paling rendah, lebih rendah daripada negara pengeluar iaitu Thailand. Jadi apabila keadaan itu begitu, mereka datang lagi kepada kerajaan dan memohon pula untuk mengeluarkan gula jernih ataupun gula premium. Pada 25 Mei tahun ini 2023, kerajaan bersetuju untuk membenarkan mereka pengeluar gula ini mengeluarkan gula premium ataupun gula jernih dengan alasan untuk cross subsidi. Ya, maksudnya kerugian dalam gula standard itu disubsidikan melalui gula premium. Kerana gula jernih ataupun gula premium ini kita tak kawal harganya, sedangkan gula rakyat itu kita kawal harganya. Dan bersekali dengan itu, pada 1 hari bulan Jun dikenakan arahan pengawal bekalan di mana pengeluaran gula oleh dua syarikat pengeluar gula ini diberikan minimum, ya, pengeluaran minimum iaitu 18,000 metrik tan untuk CSR, 24,000 metrik tan untuk MSM. Itu arahan pengawal bekalan dan kita pantau pengeluarannya setiap hari. Mereka kena report setiap hari dan pemborong juga kena report setiap minggu. Ada 193 pemborong yang perlu lapor distribution mereka ataupun pengedaran mereka setiap minggu. Jadi pengeluaran setiap hari, distribution setiap minggu. Jadi Datuk Yang Di-Pertua, apa yang berlaku ya apabila soalan tadi berkenaan dengan gula bukan premium di Perlis. Kerana di Perlis ini ada beberapa sebab. Satu daripadanya ialah di Perlis ini ada 4 syarikat pemborong dan 4 syarikat pemborong itu semua daripada pengeluaran yang sama. Kedua, apabila berlaku keadaan di mana stok gula premium itu tinggi dan syarikat pemborong ini sudah keluarkan modal dan modal mereka tersekat di situ. Jadi mereka terpaksa masukkan gula premium itu dalam pasaran. Sebab yang seterusnya juga ialah mereka terpaksa membeli dengan cash term, ya, dengan izin. Jadi apabila cash term ni mereka perlu keluarkan gula premium tadi yang dalam simpanan mereka. Jadi itu, dan mereka tidak order. Ya, mereka tidak order gula standard. Itu antara sebab-sebabnya. Dan ada juga keadaan di mana bila mereka nak order gula standard, ya, ada juga sedikit kurang pengeluaran, ya, daripada syarikat pengeluar. Oleh kerana tadi mereka nak bawa gula premium tak dapat jual, mereka nak keluar gula standard, dia tak untung. Jadi ini keadaannya. Namun kerajaan pada hari ini masih belum lagi mengambil langkah intervensi, masih dalam perbincangan, masih memberikan beberapa option, ya, bagaimana kita nak mengatasi masalah ini. Contoh di Perlis, apa yang mereka lakukan, apa yang KPDN lakukan ialah buat jualan gula rahmah di Perlis. Ya, sebab tak ada gula standard, jual gula rahmah. Gula premium itu disubsidikan untuk jual di Perlis. Jadi itulah keadaan untuk penerangan kenapa keadaannya begitu. Terima kasih Tuan Ketua. Kanga. Okey, untuk Perlis ni, saya ingat pada dulu-dulu lagi memang tidak timbul masalah kekurangan gula. Sebab dulu memang ada kilang gula Cuping. Tapi manangkan kilang gula Cuping pun dah pindah ke, saya rasa, ke Pasir Gudang, maka sekarang ni baru terasa Perlis kekurangan gula. Dan saya nak timbulkan di sini ialah bagi golongan peniaga. Peniaga-peniaga ni memerlukan gula bagi menjalankan perniagaan mereka. Sekarang bila kita pergi tengok di kedai-kedai ataupun pergi ziarah kedai-kedai, setakat 2 kilo gula saja yang boleh didapati, boleh diperolehi. Jadi soalan saya, sampai bilakah keadaan ini akan berlaku? Yang kedua, adakah isu gula premium ini juga akan menjadi macam isu beras tempatan dan beras import? Dan soalan ketiga, bila nak lantik Menteri KPDNKK? Terima kasih. Tuan Ketua, saya nak tegaskan sekali lagi bahawa keadaan bekalan gula di Perlis
tidak ada kena-mengena dengan kilang kilang penutupan di Chuping. Kerana apa? Kerana saya katakan tadi, operasinya berpindah. Dia bukan lokal. Dia bukan buat kat situ, jual kat situ, ya ahli yang berhormat, ya. Dia buat dan dia distribute, dia edar seluruh negara. Dia ada rangkaian distribution dia. Itu yang pertama. Yang kedua, intervensi. Jadi dia ada beberapa option yang berhormat. Antara optionnya ialah naikkan harga gula. Ya, tapi bila kita naikkan harga gula, yang berhormat juga faham bahawa dia kan naikkan pula harga barang-barang makanan. Ya, dan sebab inilah option-option ini sedang kita kaji dan dalam masa sedekat akan diselesaikan insya-Allah, ya. Yang berhormat, berkenaan dengan lantikan menteri itu kita serahkan kepada Yang Berhormat Perdana Menteri dan bukan untuk saya jawab. Terima kasih Yang Berhormat. Kota Melaka. Terima kasih Timbalan Speaker. Soalan saya kepada Timbalan Menteri merujuk kepada jawapan yang diberikan. Tadi ada mengatakan bahawa gula harga dia ada dinaikkan untuk yang premium sebab kos mereka dah meningkat. Jadi soalan saya, adakah cara yang sama akan dilaksanakan kepada beras tempatan dan juga kepada telur? Sebab telur dengan beras tempatan kita tahu kos mereka juga tinggi. Sekarang dia RM2.60 memang tak lebih rendah daripada kos mereka. Jadi adakah kerajaan akan gunakan cara yang sama untuk dua jenis yang saya sebut tadi? Kedua ialah tentang gula premium ini. Sekarang masalah di soalan. Ya. Sekarang apa yang berlaku di pasaran ialah semua rebut-rebut beli gula rakyat. Dan apabila mereka order daripada pekilang, mereka kata mereka mesti beli dua jenis baru mereka nak jual kepada pemborong untuk mereka jual kepada peruncit. Jadi sekarang mereka menghadapi masalah. Gula rakyat semua habis dijual tetapi gula premium itu tidak dapat dijual. Sebablah itu yang telah menyebabkan keadaan hari ini di mana apabila rakyat pergi ke kedai nak beli gula, semua ia gula premium. Dan gula rakyat yang sepatutnya dibeli oleh B40 itu mereka tak dapat beli. Itu adalah masalah yang dihadapi oleh kita sekarang dan saya nak minta supaya kementerian boleh berikan penjelasan dan apakah langkah yang akan diambil. Terima kasih. Terima kasih Kota Melaka. Yang kedua, berkenaan dengan telur dan beras tempatan, saya nak maklumkan bahawa Akta Kawalan Padi dan Beras di bawah kawalan KPKM, ya. Jadi penentuan harga beras tempatan itu bukan oleh KPDN tapi oleh KPKM. Begitu juga telur. Jadi saya jawab soalan yang kedua berkenaan dengan jualan bersyarat. Jualan bersyarat, KPDN telah berkali-kali mengingatkan sama ada pemborong, peruncit ataupun pengeluar tidak boleh mengeluarkan gula bersyarat. Ya, ataupun jualan bersyarat. Tak kiralah sama ada gula, gula premium, gula standard, minyak dan tepung ataupun sebagainya. Ini namanya jualan bersyarat. Kerana barang-barang barang-barang bekalan ni yang kita kawal bekalannya ini memang tak boleh jualan bersyarat. Maksudnya kalau subsidi minyak subsidi 1 kilo tak boleh dijual secara bersyarat. Gula yang yang standard itu juga tak boleh dijual secara bersyarat. Jadi kita telah berkali-kali mengingatkan bahawa ini kesalahan dan saya terima laporan bahawa daripada 3 hari bulan 5 hingga 10 hari bulan 10 ada 121 aduan berkenaan dengan jualan bersyarat ini. Jadi kita sedang buka kes, ya, dan sekiranya didapati bersalah, memang hukumannya berat. Hukuman kalau di peringkat pengeluar dia boleh sampai ke RM2 juta hukumannya. Jadi kita bertindak tegas, ya, memang ia tak boleh dilakukan dan kita sentiasa mengingatkan tidak boleh melakukan jualan secara bersyarat ini. Terima kasih, betul-betul. Terima kasih. Saya jemput Tuan Tang Hong Ping Bakri. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Yang Dipertua. Kamus Pembangkang tak jumpa harapan. Soalan saya nombor 9. Terima kasih Timbalan Yang Dipertua. Terima kasih Bakri. Tuan Yang Dipertua, pagi tahun 2023 dibawa program Bitara Madani, MOSTI bersama dengan Yayasan Inovasi Malaysia, YIM, selaku agensi pelaksana program Ruang Daya Cipta RDC
diminta untuk membangunkan fasiliti RDC di seluruh Malaysia. Ini termasuk satu lokasi yang dicadangkan iaitu di Muar, Johor. Mosti dan Jim telah mengadakan sesi debat urus bersama dengan pegawai daerah Muar, wakil Majlis Perpandaran Muar dan juga wakil pejabat pendidikan daerah Muar pada 8 hari bulan Oktober 2023 bagi membentangkan konsep RDC dan mendapatkan cadangan lokasi yang bersesuaian mengikut kriteria program ini. Pembangunan fasiliti di RDC Muar, Johor dijangka akan dimulakan pada tahun ini juga. Pihak Mosti dan Jim sedang menunggu cadangan lokasi bagi pembangunan pembangunan RDC di Muar, Johor. Selepas mendapatkan cadangan lokasi, Mosti dan Jim akan membuat lawatan tapak dan penilaian kesesuaian lokasi yang dicadangkan. Sekian, terima kasih. Bakri. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Jawapannya nampak macam positif, tapi kita perlu tahu sekarang dah hujung tahun. Kita sekarang membincangkan bajet untuk tahun depan. Tapi bajet untuk tahun ini pun masih dalam cadangan. Jadi saya nak minta penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri, apakah yang menyebabkan kelewatan ini sehingga hari ini masih dalam cadangan, sedangkan PMR sudah tutup, tak boleh mohon lagi peruntukan. Jadi apakah yang menyebabkan kelewatan ini dan bagaimanakah kita atasi masalah ini supaya bajet ataupun rancangan yang dirangka itu boleh berjalan mengikut jadual dan boleh delivery sistem itu boleh membawa manfaat kepada rakyat. Terima kasih Bakri. Sebenarnya tidak ada kelewatan. Sekarang kita sudah dalam status ataupun dalam peringkat mencadangkan lokasi, dan RDC ini dia tidak macam projek infrastruktur yang akan mengambil masa yang lama. Mungkin dalam 1 minggu saja dia boleh diselesaikan. Yang untuk makluman Baik, bertemu kembali bersama saya Khairul Hafiz Yunus untuk langsung dari Parlimen, dan ketika ini masih lagi berlangsung berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Namun kalau kita melihat kepada jawapan yang kita terima khususnya dalam pertanyaan-pertanyaan menteri ataupun MQT pada pagi ini, soalan yang pertama iaitu kepada Menteri Luar Negeri berkenaan dengan insiden ataupun konflik yang berlaku di Gaza, Palestin dan juga dengan Israel ketika ini. Antara jawapan yang menarik perhatian kita pada pagi ini adalah berkenaan dengan seramai 5 rakyat Malaysia, iaitu ibu dan 3 anak serta seorang doktor wanita yang berkahwin dengan rakyat Palestin berada di kawasan konflik ketika ini. Dan pihak kerajaan melalui Kementerian Luar ketika ini telah pun mendapatkan kerjasama daripada Kedutaan Filipina untuk mengeluarkan keluarga ini bersama dengan 8 warga Indonesia yang berada di kawasan tersebut. Ini setakat ini yang kita tahu ketika ini. Dan soalan berikutnya, soalan kedua khususnya berkenaan dengan insiden jerebu ataupun isu jerebu ketika ini, di mana yang dijawab oleh Menteri ketika ini adalah tiada akta khusus yang boleh dikuatkuasakan terhadap syarikat atau negara yang menjadi punca jerebu rentas sepadan di Malaysia. Tiada akta khas, itu yang ditegaskan oleh Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan juga Perubahan Iklim. Dan seterusnya, kalau boleh sempat saya kongsikan soalan nombor 2 dalam pertanyaan bagi jawab lisan, iaitu berkenaan dengan JAKIM, di mana JAKIM akan bincang dengan JPA supaya mewujudkan skim khusus di bahagian halal untuk graduan dalam bidang kimia dan juga syariah. Dan persoalan itu dijawab oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Muhammad Naim Mokhtar. Baik saudara, kita akan menangguhkan siaran kita di TV1 ketika ini. Namun anda boleh terus stream secara langsung di laman web yang tertera di kaca TV anda ketika ini, dan juga menerusi RTM Klik yang boleh muat turun di telefon pintar anda. Dan juga anda boleh menonton kami di saluran berita RTM sehinggalah selesai sesi pembahasan pada hari ini. Baik saudara, berbaki beberapa minit saja lagi ini, Dewan Rakyat akan terus membentangkan beberapa perkara penting. Kalau kita melihat kepada aturan urusan mesyuarat dan juga usul-usul, terdapat 4 rang undang-undang yang akan dibentangkan hari ini untuk bacaan kali yang kedua. Antara yang boleh saya sebut sini adalah rang undang-undang Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara Pindaan 2023, RUU Undang-Undang Syarikat Pindaan 2023, RUU Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2023, bacaan kali yang kedua,
dan juga beberapa satu lagi Undang-Undang Makanan Pindaan 2023. Dan esok jangan lupa pembentangan rang Undang-Undang Perbekalan 2024 bagi bacaan kali yang kedua bermula jam 4 petang di Dewan Rakyat. Sekian, terima kasih daripada saya Khairul Hafiz Yunus, Malaysia Madani, tekad paduan penuhi harapan. Masyarakat untuk memastikan penyebaran berita yang tepat dan cepat kepada masyarakat berdasarkan pengalaman